sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa lidil khair wa tiba'i majillah wa madati wa qurbi wa sawabihi insyaallah la haula wala quwwata illa billahi al. So kita akan pergi ke kumpulan yang pertama. Saudara Firdaus dan rakan-rakannya sila share dan membuat bentangan. Ada? Halo. Ya Ustaz, saya tengah cuba present jap dia punya PDF tu. Jap. Nampak tak? Nampak Nampak. Okey. Silakan. Terus saja bentang. 20 minit dari sekarang. Okey, dah Sibil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okey, baik, pagi ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk agama Yahudi. Antara kumpulan kami iaitu saya Muhammad Firdaus bin Ismail, kemudian rakan saya Nurul Awatif binti Amran dan lagi seorang Nur Daniah binti Muhammad Azlan. Dan yang berbahagia Ustaz Abdul Razak bin Arifin. Okey, Abang boleh mulakan? Silakan. Okey, baik. Untuk isi kandungan atau isi pembelajaran yang kami akan bentangkan ialah yang pertama, berkaitan dengan doktrin atau prinsip prinsip kepercayaan atau konsep ketuhanan. Yang kedua, kami akan menerangkan berkaitan mitos atau pandangan alam sarwa jagat atau kisah gaib. Dan yang ketiga, kami akan membentangkan berkaitan dengan etika dan sistem nilai. Yang keempat, berkaitan dengan ritual atau acara ibadah khas dan umum. Dan akhir sekali berkaitan dengan kesan terhadap sosio budaya atau cara berfikir dan nilai. Okey. Okey, yang seterusnya kami akan menerangkan berkaitan dengan cara hidup golongan pendeta atau suami atau rahib. Yang ketujuh, berkaitan dengan gerakan pengembangan agama Yahudi di seluruh dunia. Yang kelapan, berkaitan dengan pandangan Islam berkaitan agama Yahudi. Dan akhir sekali ialah titik pertemuan yang sesuai dalam berdialog dengan agama Yahudi. Okay, next. Okey, insyaAllah kita masuk ke bab pengenalan. Okey, yang pertama ni Yahudi merupakan umat Nabi Musa dalam catatan sejarah. Yahudi ni ada beberapa perubahan nama yang berbeza, seperti lainnya adalah Zionis. Macam itulah. Lepas tu Yahudi ni di awal ajarannya merupakan ajaran agama monoteis, iaitu ajaran yang mempercayai Tuhan tu adalah satu. Okey, yang seterusnya Yahudi merupakan agama Allah yang diwahyukan kepada
Nabi Musa alaihissalam. Catatan sejarah menunjukkan bahawa orang Yahudi ni hidup selama 4,000 tahun dan sebilangan bangsa Yahudi ni yang sezaman dengan orang yang telah binasa seperti bangsa Babilonia, Persia, Phoenicia, Hittite dan Palestine. Ini adalah bangsa-bangsa Yahudi yang telah binasa lah. Okey, yang seterusnya selama 3,000 tahun ni orang Yahudi hidup tanpa negara mereka sendiri dan mereka ni mampu bertahan dan memelihara identiti etnik mereka di tengah-tengah budaya yang asing. Bukan dia mampulah untuk mengekalkan dia punya etnik dan bangsa tu walaupun dia tak ada negara dia sendiri. Okey, ini antara pemimpin-pemimpin dunia dari etnik Yahudi yang muncul dalam sejarah, catatan sejarah. Okay, yang pertama adalah macam ni lah, Jesus Christ, semua orang tahu kan. Dia ni mengaku sebagai anak Tuhan oleh orang Kristian. Sigmund Freud dianggap sebagai pengasas psikoanalisis dalam psikologi. Baron Spinoza dipanggil pembebas falsafah dari mistik dan mengarahkan pemikiran manusia ni ke arah rasionalisme dan sains moden. Albert Einstein sebagai pengasas teori relativity yang menghasilkan penemuan senjata bom pada abad moden. Jadi ini adalah antara nama-nama orang Yahudi yang mencatat nama dekat dalam sejarah. Sejarah mana ambil? Hello? Ya Ustaz. Dapat sejarah kat mana? Ni? Pemimpin dunia ini dari etnik Yahudi untuk muncul dalam sejarah ni, masa dah dapat sejarah di mana? Sumber dia ni? Saya tengok kat Google. Dia Salah ke Ustaz? etnik Israel, agama Yahudi. Ni orang Israel semua ni. Dia berbangsa Israel. Etnik adalah bangsa. Agama Yahudi. Lepas tu Jesus Kristus ni kita tak boleh, kalau awak kena clearkan kita sebagai orang Islam, tak boleh sebab dia adalah seorang Nabi. Nabi dan Rasul ni tak boleh disamakan dengan, tak boleh satu label dengan Albert Einstein, tak boleh satu label dengan Samuel Frog ni, sebab dia ni adalah manusia yang bukan utusan Allah SWT. Kalau kita belajar sejarah sebagai orang Islam yang beriman, so kita, kalau awak tulis ni awak kena clearkan masa tangan awak. Yesus Kristus ni dalam bahasa Indonesia, awak kena cakap bahasa Melayu, iaitu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bahasa Melayu atau bahasa Arab, Yesus Kristus Indonesia. Kalau kita ambil maklumat di bahasa Indonesia, kita kena jadikan dia supaya tidak nampak plagiat meniru tu. Kita kena cerita dia bahasa Melayu. Lepas tu bawah dia kalau boleh tulislah sumber awak dapat ke mana. Supaya dia tidak kalau awak punya idea sendiri sebagai orang Islam, kita salah lah. Kita tak boleh kata Yesus Kristus ni satu label dengan yang lain. Jadi sebab masa kita belajar Kristian pun, dia tidak pernah mengaku pun bahawa dia anak Tuhan. Nabi Isa, dia ada utusan Tuhan. Yang kata dia anak Tuhan adalah Paul, bukan Isa Al-Masih ni. So mungkin kena baiki sikit yang mula-mula ini. Kalau boleh cuba jangan, dia memang keturunan Bani Israel. Kalau awak nak kata dia keturunan Bani Israel, bukan saja Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu semua adalah daripada Bani Israel. So saya cadangkan yang Yesus Kristus ni awak keluarkan. Awak cakap je pemimpin dunia. Sebab Nabi Isa ni dia adalah Nabi dan Rasul, dia lebih besar dan tak boleh satu label dengan Albert Einstein and the gang. Nanti betulkan ya. Masa berjadikan dia penulisan nanti betulkan yang ini. Teruskan. Okey, baik Ustaz. Okey. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengar ke? Dengar. Boleh dengar? Okey. Saya akan sambung, saya akan imbas secara ringkas lah sejarah ringkas agama Yahudi, sebab sebelum ni pun kita pernah bincangkan tajuk agama Yahudi dalam kelas. Jadi saya sekadar imbasan sahaja. Okey, next Awatif. Halo. Awatif. Okey. Agama Yahudi ni bermula pada tahun 2000 sebelum Masihi. Dan Nabi Ibrahim
Nabi Ibrahim yang dikenali sebagai Abraham adalah merupakan perintis bagi agama Yahudi ni. Pada awalnya Nabi Ibrahim ni tinggal dalam sebuah keluarga yang sembah matahari lah di kota Ur, Chaldea. Kemudian ada satu konflik yang berlaku antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, iaitu penguasa kota Ur yang pada masa itu. Jadi Nabi Ibrahim ni berhijrah sehinggalah Nabi Ibrahim ni tiba di Kan'an, iaitu di Palestin. Apabila Nabi Ibrahim ni tiba di Palestin, maka dekat situ bermula keturunan Nabi Ibrahim, iaitu seterusnya Watif. Sekejap. Halo. Ya. Dania dapat sumber dari mana ni? Sejarah agama Yang ni Yahudi. daripada Nota saya. Yang ni daripada nota Ustaz. Okey. Yang seterusnya okey. Keturunan Nabi Ibrahim antaranya Nabi Ismail, Nabi Ishak. Okey, Nabi Ismail kemudiannya tinggal di Mesir, Nabi Ishak tinggal di Hijaz. Okay, next. Salah ni. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ismail dia duduk di Mekah. Kan budak Kaabah. Nabi Ishak ini baru di Syria sana. Tengok cek balik. Tapi nanti betulkan Okey. Next. Okay, next. Okay, lepas tu populasi Bani Israel semakin berkembang sehingga kelahiran Nabi Musa. Okay, Nabi Musa ni pula dilahirkan pada ketika itu zaman pemerintahan seorang Firaun yang namanya Ramses Agung. Ramses Agung ni dia sangat kejam sebab dia ni terpengaruh dengan tafsiran ahli nujum berkaitan mimpi dia. Sebab Firaun ni ada mimpi yang Mesir ni terbakar dan penduduk dia mati, kecuali kalangan kaum Israel macam tu. Dan ahli nujum ni kata yang kuasa pemerintahan ni akan jatuh ke tangan lelaki Israel. Jadi Firaun ni pada masa tu dia arahkan untuk bunuh semua baby-baby lelaki dari Israel yang baru lahir. Dan walaupun Nabi Musa ni dibesarkan oleh Firaun, tapi bila Nabi Musa lihat perbuatan kejam Firaun ni, Nabi Musa mula terdetik untuk bela nasib kaum dia. Yang pertamanya Nabi Musa ni bunuh seorang prajurit Mesir yang pada masa tu para prajurit ni tengah seksa seorang pemuda ni. Jadi bila Firaun dapat tahu, Nabi Musa ambil keputusan untuk keluarlah dari Mesir dan hijrah ke Midian. Bila dah berhijrah ke Midian, kena ubah sikit kenyataan. Nabi Musa tidak membunuh sebab Nabi dan Rasul ni dia adalah maksum. So berlakunya satu pertengkaran, dia sebenarnya memang berlaku pertengkaran dengan orang Mesir tu, sehingga kan Nabi Musa tumbuk dia. Tak sangka pula dia mati. Sebab Allah dengan izin Allah dia mati. Dia bukan tumbuk tu sebenarnya tak mati. Okey, teruskan. Okey. Okey, dekat Midian tu Nabi Musa ni telah berguru dengan Nabi Syuaib dan Nabi Musa telah menikah dengan anak perempuan Nabi Syuaib yang namanya Zipporah atau Safura. Okey, next. Nabi Musa ni memang berusaha sebaik mungkin lah untuk bebaskan Bani Israel ni daripada kekejaman Firaun. Nabi Musa ni ada berdakwah depan Firaun, tapi hasil dakwanya samalah, tak memperangsangkan, dakwanya ditolak oleh Firaun. Jadi Nabi Musa ni ajak Bani Israel untuk berhijrah ke Kan'an, iaitu Palestin. Tapi dalam masa yang sama, bala tentera si Firaun ni pun kejar Bani Israel. Tapi akhirnya masa kejar Bani Israel tu, bala tentera Firaun ni tenggelam dalam Laut Merah. Dan ini menjadikan Bani Israel ni bebas daripada penindasan Firaun. Kemudian mereka ni berhijrah ke Semenanjung Sinai selama 40 tahun. Dan selepas 40 tahun tu barulah Bani Israel ni boleh masuk ke Kan'an. Tetapi sebelum masuk Kan'an tu, Nabi Musa dan Nabi Harun ni wafat. Dan dekat Kan'an ni juga mula berkembanglah agama Yahudi ni. Tapi setelah Nabi Musa wafat, agama Yahudi ni ajaran agama Yahudi ni mula diseleweng. Mereka
tak ikut ajaran Nabi Musa yang telah Nabi Musa sampaikan lah, macam tu. Itu awak dapat Seterusnya, maklumat di mana tu? Yang ajaran diri seleweng? yang ini daripada internet. Bukan dari nota saya. Yang di seleweng sebenarnya agama ni je, agama apa ni, Kristian. Agama Yahudi ni dia tak seleweng tapi pengikut dia sombong. Okay. Problem ni kat situ. So saya Terusnya? patut cakap dia sombong. Dia menjadi sombong kerana Okay. kesombongan dia doa. Teruskan? Seterusnya kita akan lihat doktrin, prinsip kepercayaan, konsep ketuhanan agama Yahudi. Okay, next. Okay, dari segi konsep ketuhanan, macam yang dikatakan dalam pengenalan tadi, agama Yahudi ni merupakan agama monoteism yang meletakkan dasar kepercayaan kepada Tuhan Esa yang pertama. Okay, monoteism ni adalah perkataan Greek, iaitu monos bermaksud satu, theos bermaksud Tuhan. Jadi kepercayaan monoteism ni adalah kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan tunggal. Monoteism ni biasanya bertentangan dengan politism. Okay, politism kalau mono satu, kalau poli jadi banyak. Kepercayaan banyak Tuhan. Dan juga atheism. Atheism ni maksudnya tak ada kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kat sini kita boleh faham yang agama Yahudi ni agama monoteism yang berpegang kepada kepercayaan bahawa Tuhan adalah satu dan tunggal. Okay, next. Okay, bagi istilah Tuhan, agama Yahudi ni Tuhannya dikenali sebagai Yehovah, Yahweh. Maksud dia yang wujud. Okay, dalam masa sama, Yehovah ni turut dikenali sebagai El, Elohim, El Shaddai, El Elyon dan Adonai. Dan dalam istilah Arab, Yehovah ni maksudnya Yahweh, iaitu dia. Okey, seterusnya adalah prinsip kepercayaan. Jadi orang agama Yahudi ni ada beberapa kitab suci dalam Yahudi lah yang menjadi pegangan mereka. Kalau macam kita dalam Islam, kitab pegangan kita adalah Al-Quran. Tapi kalau orang Yahudi ni ada beberapa lah, contohnya macam Taurat, Talmud, Midrash dan juga Tanakh. Okay, kita tengok satu-satu. Yang first, Taurat. Okay, Taurat ni disebut macam kitab perjanjian lama bagi orang agama Yahudi ni. Taurat ni orang Yahudi yakin yang kitab Taurat ni diterima oleh Musa secara langsung daripada Tuhan dekat Gunung Sinai, Turi Sinai. Jadi kitab ni dalamnya ada isi pasal ketuhanan, perilaku, cerita sejarah dunia, pasal umat manusia dan pasal asal-usul orang Israel. Umat Yahudi juga dia kebanyakannya tak mengakui kitab perjanjian baru sebagai kitab suci, tapi ada sebahagian yang mereka terima. Contohnya macam kitab Talmud ni. Kitab Talmud ni kitab perjanjian baru. Dalam kitab Talmud ni ada 5 jilid yang dia meliputi sejarah pasal Kabil, Habil dan runtuh menara Babilonia, pasal zaman Nabi Yusuf, pasal kelahiran Nabi Ibrahim dan banyak lagi lah. Dan Talmud ni adalah gabungan daripada Babylon je, yang dekat Babylonia. Babylonia tu bahasa Indonesia. Dekat Babylon. Babylon. Okey. Okey, dalam Talmud ni juga dia himpun tafsiran Taurat. Dia ada 2 kumpulan dalam ni, Gemara, Mishnah. Mishnah ni dia macam menceritakan Taurat, macam mana Taurat ni perlu dijalankan untuk bentuk perilaku manusia dalam kehidupan seharian macam tu. Gemara ni macam dia menyelesaikan tafsiran tersebut, dia macam tafsir pelengkap. Jadi kedua-dua Gemara Mishnah ni bentuk Talmud. Yang seterusnya adalah Midrash. Midrash ni adalah kitab-kitab penjelasan kuno bagi Bible yang ada dalam agama Yahudi lah. Tanakh ni pula adalah dia akronim bagi Torah.
Nevim, para nabi dan ketubim, tulisan-tulisan. Okay, dalam next. Bagi agama Yahudi ni mereka ada juga teks ajaran contohnya macam Halakha dan Agadah. Okey. Seterusnya prinsip kepercayaan mereka daripada bagi orang agama Yahudi ni 10 firman Tuhan iaitu 10 commandments atau Decalogue. Okey, jadi dalam yang pertamanya mereka ni dilarang sembah Tuhan selain Yehova. Yang keduanya mereka dilarang untuk sembah berhala. Yang ketiganya mereka dilarang sebut nama Yehova dengan main-main. Dan yang keempat mereka wajib muliakan hari Sabtu. Nanti kita akan tengok kenapa mereka perlu muliakan hari Sabtu, ada nanti kat belakang. Yang kelima wajib muliakan ayah dan ibu. Yang keenam, next, dilarang bunuh sama manusia. Yang ketujuh dilarang berzina. Yang ke-8 dilarang mencuri. Yang ke-9 dilarang bersaksi palsu. Yang ke-10 dilarang menginginkan orang isteri atau hak milik orang lain. Okay, selain daripada tu, ada lagi satu prinsip kepercayaan mereka iaitu the chosen people, iaitu penduduk yang terpilih, bangsa pilihan atau berharga. Okay, orang Yahudi ni mereka percaya bahawa mereka ni Tuhan mereka telah memilih orang Israel ni sebagai bangsa pilihan lah. Jadi sebabnya mereka mereka mengatakan sebab ada perjanjian antara Nabi Ibrahim dan keturunannya dengan Tuhan dan adanya Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Jadi mereka merasa mereka ni adalah special atau berkuasa dan eksklusif. Macam tu. Okay, seterusnya bagi doktrin, next Awatif. Okey, bagi doktrin, mereka ada dua, sebenarnya ada tiga tapi saya tulis dua kat sini. Yang pertamanya Tuhan sebagai pemberi hukuman, yang kedua kebangkitan selepas kematian. Okey, bagi Tuhan sebagai pemberi hukuman, orang agama Yahudi ni percaya bahawa Tuhan akan hukum manusia selama manusia ni ada banyak dosa, tapi Tuhan ni Maha Pengasih dan Pemaaf bagi manusia yang ada kelemahan. Contohnya macam kecacatan akal ke, gila ke. Jadi Tuhan mengampunkan kesalahan tersebut. Yang keduanya, kebangkitan selepas kematian. Jadi agama Yahudi ni mengajar penganut dia yang akan adanya kematian, akan adanya kebangkitan selepas kematian untuk pengadilan terakhir. Tapi mereka ni macam berbeza pendapat untuk siapa yang akan dibangkitkan masa pengadilan tu. Ada yang kata orang-orang Israel je yang dibangkitkan. Tapi ada juga yang kata kebangkitan tu akan berlaku untuk semua manusia. Okay, seterusnya mitos, pandangan alam, sarwa jagat dan juga kisah gaib orang agama Yahudi. Okay, kat sini saya beri dua kisah mitos bagi agama Yahudi yang ada terdapat dalam agama Yahudi lah. Yang pertamanya kisah penciptaan alam. Okay, kisah ni ada diceritakan dalam kitab Kejadian, dalam kitab Taurat. Okay, yang pertamanya dia ada dua version, tapi yang dia macam susunan je yang berbeza dalam kisah ni. Bagi kisah yang pertama, dalam kisah pertama tu Tuhan disebut Elohim dan diceritakan bahawa kejadian alam ni berlaku selama 7 hari. Hari yang pertama Tuhan menciptakan cahaya dan masa. Yang kedua adalah penciptaan cakrawala. Yang ketiganya cincin laut. Yang keempatnya Tuhan menciptakan matahari dan bulan. Yang kelimanya penciptaan makhluk hidup. Yang keenam penciptaan laki dan wanita pertama. Yang ketujuh adalah penciptaan yang ketujuh Tuhan tak menciptakan apa-apa, Tuhan rehat. Mereka mengatakan Tuhan rehat pada hari tersebut kerana penat dengan penciptaan alam. Okay, itu kisah yang pertama. Bagi kisah yang kedua pula, bezanya adalah susunan je. Dalam kisah kedua, Tuhan dia disebut
Yahweh yang disebut oleh sekarang lah, Tuhan yang disebut bagi agama Yahudi sampai sekarang. Dalam kisah tersebut, Tuhan ciptakan manusia terlebih dahulu, kemudian Taman Eden, dan makhluk hidup, dan kemudian wanita pertama. Seterusnya kisah penciptaan Adam dan Hawa. Okay. Dalam kitab Kejadian pun ada dua cerita ni, kisah penciptaan ni, tapi cerita ni sama, tapi dari segi perspektif tu agak beza sedikit. Dalam kisah yang pertama, Adam dan Hawa ni, tapi tak disebut namanya, cuma disebut lelaki dan perempuan macam tu, diciptakan untuk menambah keturunan, dan mereka ni diciptakan untuk atasi segala yang Tuhan telah telah perintahkan. Yang keduanya, dalam kisah kedua pula, Tuhan jadikan Adam dari debu dan tempatkan kat Taman Eden. Dan di Taman Eden tu Tuhan ada letakkan satu pokok, dan Nabi Adam dilarang untuk makan buah pokok tersebut. Kemudian Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam untuk jadi teman Adam. Okay. Seterusnya, okay, etika dan sistem nilai. Pak Firdaus rasanya. Okay. Notif next. Dos. Okey, bagi konsep etika, perkataan etika berasal daripada perkataan Inggeris, iaitu etik. Kemudian etik pula berasal daripada perkataan Greek, iaitu ethos, yang bermaksud watak atau budaya. Jadi ia merujuk kepada sikap dan adat yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Jadi etika, dalam konsepnya, etika adalah sains menilai dan memahami proses penilaian. Ia berkaitan dengan pelakuan mentafsirkan sesuatu perbuatan tersebut baik ataupun buruk. Okay, next. Okay, etika dalam agama Yahudi. Etika Yahudi pada dasarnya adalah etika yang ada berdasarkan perjanjian lama, ataupun yang Dana sebut tadi, Taurat. Kemudian kemampuan para nabi menjadi dasar etika agama. Jadi orang Yahudi selalu menekankan bahawa kesucian adalah dasar Yahudi sebagai suatu sistem undang-undang agama dan moral. Ya. Okay, next. Kita dapat dua aspek etika dalam agama Yahudi. Aspek yang pertama adalah aspek positif, iaitu mereka berpegang teguh kepada kepercayaan dan ibadat yang telah diwahyukan Tuhan kepada mereka. Dan aspek negatif pula ialah kesucian agama menuntut umatnya agar meninggalkan segala bentuk berhala yang menjijikkan. Okay, hal yang terpenting dalam etika agama yang mereka menekankan adalah berkaitan dengan keadilan. Okay, antara ajaran-ajaran etika Yahudi ialah dilarang saling berdengki, kemudian dilarang mencuri, dan lain sekali ialah menjaga keselamatan makhluk. Okay, next. Okay, bagi etika Judaism, etika Judaism merupakan suatu norma atau aturan yang berlaku pada masyarakat Yahudi dari dulu hingga kini. Jadi tujuan hidup orang Yahudi dalam Judaism ialah mereka taat kepada Tuhan, dan ketaatan itu berdasarkan kepada Taurat, iaitu perjanjian lama. Maklukan dulu boleh. Ya, Ustaz. Okey, nanti pengajaran etika lebih menekankan soal bagaimana manusia itu bersikap. Ya. Teruskan. Okey. Okey, baik. Okey, dalam sumber etika Judaism mempunyai dua sumber utama, iaitu dari kitab suci, iaitu Tanakh, dan literatur para nabi ataupun penulisan para nabi.
Okey, dalam Judaism terdapat 10 perintah Tuhan yang menjadi asas utama etika dan nilai agama Yahudi. Macam yang antara 6 yang biasa disebut ialah yang pertama, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang kedua, jangan membunuh. Yang ketiga, jangan berzina. Yang keempat, jangan mencuri. Yang kelima, jangan memfitnah. Dan akhir sekali ialah jangan bersifat dengki terhadap orang lain. Okay, next. Okey, bagi isu semasa pelanggaran moral, contohnya ini yang isu semasa sekarang. Contohnya yang pertama, kes-kes seksualiti, kemudian lucah, yang ketiga pergaulan bebas, yang keempat zina, yang kelima rogol dan yang akhir sekali ialah liwat. Untuk isu semasa pelanggaran etika, antaranya ialah kes-kes tingkah laku seperti penyalahgunaan dana dan juga aktiviti lumba haram. Jadi masalah isu semasa yang berkaitan dengan etika dan moral dapat diselesaikan melalui cara Yahudi yang menekankan kepada pembentukan nilai-nilai murni dalam pengajarannya akan dapat menguatkan aspek etika dan moral dalam diri mereka. Jadi etika dan moral yang kuat dan utuh dalam diri seseorang tidak akan cenderung terlibat dalam pelanggaran moral dan etika. Jadi etika dan moral dalam agama Yahudi memperlihatkan bahawa kesetiaan mereka terhadap Tuhan mereka ini secara langsung akan dapat mengelakkan mereka daripada melakukan masalah yang melanggar etika dan moral seperti yang saya sebutkan tadi, kerana mereka takut dan mereka takut untuk melanggar dosa apabila mereka melanggar sesuatu hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan mereka. Jadi dalam hal ini masalah isu semasa yang berkaitan dengan etika dan moral, mereka dapat menyelesaikan apabila mereka tidak melanggar hukum dan setiap kepada ajaran dan fahaman agama mereka. Okay, next. Okay. Okey, yang seterusnya saya akan meneruskan dengan ritual ataupun acara ibadah khas ataupun umum. Okey, yang terdapat 4 yang saya jumpa lah. Okay, yang pertama adalah Shemona Isri, yang kedua puasa, yang ketiga korban dan keempat adalah hatan. Okey, yang pertama Shemona Isri ni dalam Judaism ataupun agama Yahudi, cara beribadah melalui standing prayer ataupun dia beribadah secara berdiri ataupun disebut dalam bahasa Ibrani dengan Shemona Isri lah. Macam dekat dalam gambar tersebut dia beribadah tetapi sambil berdiri. Okey, Shemona Isri ni dilakukan sebanyak 3 waktu dalam sehari. Yang saya baca dia dalam pagi, siang dan malam. Okey, yang seterusnya jika dilanjutkan jika dilakukan secara beramai dipimpin oleh syazan. Okey, contoh dalam orang Islam kalau kita berjemaah kita dipimpin oleh imam. Kalau agama Yahudi ni dipimpin oleh syazan ni lah sebagai dia punya pimpinan gitulah. Okey, yang ketiga adalah mengawali dengan mengucapkan selamat 19 kali. Doa itu diawali berisi pujian dan kepada Tuhan yang merupakan doa yang dipanjatkan oleh Jacob ataupun Ishak ataupun dikenali dalam Ishak adalah Nabi Yaakob dan Ishak lah. Okey, yang seterusnya dilanjutkan dengan pujian terhadap Tuhan yang diakhiri dengan doa wajib, ditutup dengan doa yang disebut sebagai Shalom. Yang seterusnya adalah tempat ibadah yang disebut sinagog serta kiblatnya mengarahkan ke arah Baitul Maqdis. Yang seterusnya adalah puasa. Dalam puasa Yahudi tak ada pun satu pola puasa. Dia tak pada hari-hari tertentu puasa mungkin ringan dengan bermula dari subuh hingga ke petang atau mungkin lebih lama daripada itulah. Okey, terdapat 2 puasa lengkap dan puasa ringan. Puasa lengkap ni antaranya adalah Tisha B'Av. Tisha B'Av ni adalah puasa jatuh pada 9 Ogos di mana menurut kepercayaan Yahudi, puasa Tisha B'Av adalah memperingati hari di mana kuil Sulaiman tu dihancurkan oleh Empire Babylon dan kuil kedua oleh Empire Romawi di Jerusalem. Okay, yang seterusnya adalah puasa Yom Kippur. Puasa Yom Kippur ni adalah 2 hari. Jenis puasa ini orang Yahudi sama sekali tidak boleh makan dan minum
Dan dia ni pada puasa ni ada 4 larangan yang tidak boleh didekati oleh orang Yahudi selama dia buat puasa ni. Yang pertama adalah dia tidak diperbolehkan mandi selama 2 hari. Dia tak boleh pakai kasut kulit. Dia tidak boleh menggunakan minyak wangi atau perfume. Serta dia dilarang berhubungan intim dengan pasangan selama 2 hari puasa tersebut. Okey, yang ni puasa ringan. Okey, yang pertama adalah puasa Gedaliah ataupun orang Yahudi memperingati hari jadi pembunuh Gedaliah yang merupakan gubernur distrik iaitu Yudi pada yang dibunuh oleh Babylon. Puasa 10 Tivet. 10 Tivet ni adalah 10 Tivet. Tivet tu adalah bulan dalam kalender Ibrani. Hari puasa 10 Tivet ni adalah berkabung untuk mengenang pengepungan yang dilakukan oleh Nebukadnezar di Jerusalem. Okey, yang seterusnya puasa Shiva Asa bin Tammuz. Puasa ini bertepatan dengan ingatan akan runtuhnya tembok Jerusalem sebelum penghancuran bait suci kedua menurut kepercayaan Yahudi. Puasa ni pada 17 Julai setiap tahun. Okay, puasa seterusnya adalah puasa Easter. Puasa ni adalah untuk memperingati orang Israel yang memerangi musuh mereka dari Empire Parsi. Okay, ini adalah kalender Ibrani. Macam tadi 10 Tivet. So pada 10 Tivet tu dia kena puasa. Okay, yang seterusnya adalah kurban. Pengorbanan dalam agama Yahudi ni seperti yang dijelaskan dalam perjanjian lama adalah persembahan kepada Yahweh dan hanya kepadanya tu adalah kepada Tuhan dia lah. Okay, kurban pengorbanan ini kemudian dilambangkan oleh binatang, darah, roti, anggur ataupun minyak wangi yang dikeluarkan dari penggunaan manusia dengan meletakkan di atas altar. Altar tu yang dekat dekat atas apa orang panggil dekat atas meja tu lah, atas meja yang dekat kecil tu kan. Okey, seterusnya altar itu adalah simbol kepercayaan Yahudi di mana Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Yang seterusnya adalah tujuan mengorbankan menurut agama Yahudi adalah untuk menebus dosa-dosa yang tidak disengajakan. Jadi kalau orang Yahudi ni nak menebus dosa, dia harus tujuannya untuk sebab tu dia buat pengorbanan tu sebab dia nak dosa-dosa yang dibuat tu dia nak tebus balik lah. Okay, yang seterusnya pengorbanan juga dipersembahkan dengan tujuan pujian ataupun kesyukuran dan kasih sayang dia kepada Tuhan dia. Okay, yang seterusnya adalah khatan. Pada zaman Mesir kuno dan budaya di Afrika, pemotongan pada sebahagian kulit sementara di Kepulauan Pasifik frenum dipotong tetapi kulit tidak dimodifikasi. Okey, keturunan Ibrahim diperintahkan untuk menyunatkan anak-anak mereka pada hari ke-8. Cara ini dilakukan sebagai petanda etnik menunjukkan bahawa mereka ni merupakan bangsa Israel. Okay, yang seterusnya juga ini juga merupakan suatu cara yang pertama kali untuk membezakan Kristian dan Judaism. Maksudnya kalau orang Yahudi kena sunat, kalau orang yang tak Yahudi yang tak Yahudi macam orang Kristian tak payah. Ni untuk membezakan antara kedua tu lah. Okay, yang seterusnya adalah tradisi ni dilakukan hanya untuk alasan kesihatan, tetapi ada juga sebahagian daripada obsesi terhadap kemurnian dan spiritual dan intelektual. Khatan sama halnya dengan Islam, tapi Yahudi ni melakukan khatan ni. Perbezaan dia dengan Islam adalah macam kalau orang Islam kan dia buat masa macam darjah 1, 2, 3, 4, tapi orang Yahudi ni masa baby tu masih kecil pada hari ke-8. Sekaligus kita macam orang Yahudi ni bagi nama kepada bayi tersebut lah. Kalau kita kan tunggu besar dulu, tunggu dia dah darjah-darjah macam tu kan. Itulah beza khatan. Lalu siapa ni Dania Awatif Ustaz. Awatif. Maklumat yang menyatakan orang Islam tu kena sekolah rendah ke umur 8 tahun tu dari mana? Itu saya sendiri, tapi ada juga yang orang Islam yang masa baby pun, orang Arab pun masa baby pun dia dah sunat kan. Tapi culture kita dekat Malaysia lebih kepada macam darjah-darjah lah kan. Dia sebab tapi itu tak ada masalah pun orang Islam kalau nak buat masa baby pun. Culture Melayu, tapi sebenarnya Islam minta lepas dia bersalin tu, sebenarnya dalam Islam memang disunatkan selepas dia bersalin lah, budak tu dilahirkan. Sebenarnya orang Yahudi dia follow sunnah Rasulullah SAW. Kita budaya orang Melayu saja. Dia tak ada masalah.
Okey. Kita kena beritahu tu supaya orang tidak salah sangka. Okay, next. Lagi? Okey, sekarang masuk pada topik kesan terhadap sosial budaya dan cara berfikir dan nilai. Okey, next tip. Okey, orang Yahudi cara berfikir dia adalah sekular. Okey, perkataan sekular dalam budaya Yahudi tidak merujuk kepada jenis orang Yahudi, tapi sebaliknya kepada jenis budaya. Contohnya orang Yahudi Ortodoks, iaitu orang Yahudi yang warak, yang menulis karya kesusasteraan dan muzik atau menerbitkan filem-filem dengan tema bukan agama, dikatakan menyertai budaya Yahudi sekular, walaupun mereka bukanlah sekular pada dirinya. Kemudian agama Yahudi membimbing pengikut-pengikutnya dalam amalan dan kepercayaan. Jadi ia telah dirujuk bukan sahaja sebagai sebuah agama, tapi ia adalah sebagai satu cara hidup. Oleh itu identiti ini agama Yahudi dan budaya Yahudi amat susah dipisahkan dengan jelas. Tambah lagi bukan semua orang, perseorangan atau semua fenomena kebudayaan boleh dikategorikan dengan mudah sebagai sekular atau keagamaan. Okay, yang sekali ialah sekali ialah berkembangnya sifat Yahudi yang tiada unsur keagamaan. Okey, untuk tradisi dan adat, kesannya kepada adat orang Yahudi. Okey, yang pertama adalah Tahun Baru Yahudi. Okey, untuk Tahun Baru Yahudi dalam budaya mempunyai tempat yang istimewa. Jadi tempoh mereka bercuti bermula pada bulan September dan Oktober. Pada masa itu orang Yahudi bertaubat daripada dosa-dosa mereka. Jadi mereka mempunyai harapan yang baik untuk masa depan. Contohnya hidangan di atas meja merupakan simbol tahun yang akan datang. Sebagai contoh, apel manis dihidangkan dalam madu. Bagi mereka, harapan mereka bahawa masa akan datang akan menjadi murah hati dan menyokong. Kemudian delima bermaksud semua peristiwa yang baik pada masa akan datang akan terjadi. Okay, yang kedua adalah upacara perkahwinan. Okey, pada permulaannya ia diterima bahawa perkahwinan itu hanya disebabkan oleh pencipta yang menghubungkan pengantin lelaki dengan pengantin perempuan. Jadi bukan semua orang Yahudi menggunakan upacara ini seperti upacara ini. Hanya Yahudi menggunakan ataupun yang mempercayai menggunakan kaedah ini. Okey, yang ketiga adalah tradisi Hanukkah. Okey, Hanukkah jatuh pada bulan November dan Disember. Jadi prinsip atau percayaan cuti adalah penyalaan lampu khas yang diletakkan di atas tingkap. Jadi setiap hari baru satu lagi cahaya muncul di atasnya. Sebagai simbolnya mesti ada 8 lilin pada atas meja. Kemudian bagi kanak-kanak mula, mereka membuat percutian di semua institusi. Okey, yang akhir sekali Yom Kippur. Okey, ini seperti yang sudah dijelaskan. Ya? Namanya Yaum, hari. Yom Dia cakap Kippur. Hari Kippur. Okey.
Ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Awatif. Ia adalah salah satu perayaan yang paling suci. Jadi mereka percaya bahawa berpuasa selama 25 jam, iaitu mereka tidak memakai pakaian kulit dan kasut, dan juga mereka tidak membasuh. Jadi dalam tempoh itu mereka berdoa di rumah ibadat dan menebus segala dosa-dosa mereka. Okay, next. Okay, cari hidup golongan pendeta Sami Rohib. Untuk ini, cari hidup ni saya tak jumpa. Saya dah cuba cari dekat internet tapi saya tak jumpa Ustaz untuk cari hidup. Jadi saya gantikan dengan Nanti peranan dalam, Robi dan dalam penulisan nanti awak masuk je lah. Boleh. Okey, sebab apa saya letak peranan, sebab peranan dia berkait dengan cari hidup dia. Okey, peranan yang pertama adalah Robi adalah sebagai penghubung utama pengajian dan pembelajaran. Dia bukan Robi, Robai. Oh, Robai. Segelaran orang tu Rabai. R-A-B-A-I, Rabai. Okey, Robai, orang-orang agama dalam Yahudi. Ulama-ulama Jadi dia lah, ustaz-ustaz dia. Ustaz-ustaz dia, orang-orang agama. Okey, Rabai selalu menjadi penghubung utama dalam rangkaian penghantaran ataupun dikenali sebagai Masurah, di mana pengetahuan mengenai kitab Taurat telah diturunkan secara turun-temurun. Jadi Rabai juga belajar pada guru mereka dan mereka menambah pandangan baru mereka sendiri yang dikenali sebagai Hidushim, dan mereka mengajar orang ramai berkaitan dengan apa yang mereka pelajari. Okey, jadi pada masa itu mereka sentiasa mempelajari kitab Taurat seumur hidup, yang tidak berakhir dengan menerima pentahbisan. Pentahbisan ni maksudnya adalah suci, penyucian. Okey, yang kedua adalah Rabai sebagai mengadili mahkamah. Sebelum pembebasan, para penguasa mendelegasikan disiplin dan penyelesaian sengketa dan komunitas Yahudi kepada masyarakat. Sekiranya perselisihan domestik atau komersial, kejahatan atau kejahatan kecil hanya melibatkan penduduk Yahudi, maka hal itu dapat diselesaikan di pengadilan Yahudi menurut undang-undang Yahudi. Robai kota dengan pengetahuannya yang luas mengenai hukum Taurat, iaitu halakah, diharapkan menjadi ketua mahkamah. Walaupun penilaian awam mungkin menyertainya dalam penghakiman, namun penghakiman dilaksanakan dengan denda dan pelbagai tahap penghapusan komunal apabila perlu. Okey, untuk yang akhir sekali ialah mempertahankan akidah. Okay, seperti mana yang kita tahu, kalau orang Islam, ustaz pun dia mempertahankan akidah, tapi dalam agama Yahudi juga dia juga Rabai pun berperanan dalam mempertahankan akidah. Contohnya, jadi para Rabai sering dipanggil untuk mempertahankan kepercayaan atau prinsip Yahudi. Semasa zaman pertengahan, gereja mengaturkan serangkaian orang ramai pertikaian antara Rabai dan imam yang bertujuan untuk menyangkal iman Yahudi dan mengutuk teks agama, termasuk Talmud. Okey, para Rabai membebaskan diri dalam perdebatan dan dengan pemahaman mereka yang unggul mengenai teks Yahudi dan penukaran agama Kristian secara besar-besaran. Okey, bagi gerakan pengembangan agama Yahudi di seluruh dunia, terdapat dua jenis gerakan yang saya dapat jumpa, iaitu yang pertama gerakan Haskalah ataupun disebut sebagai pencerahan Yahudi.
Okay, gerakan Al-Qalam mencapai 2 tujuan lengkap, iaitu berusaha untuk memelihara orang Yahudi sebagai kolektif yang terpisah dan unik dan berusaha untuk pembaharuan budaya dan moral, terutama dalam kebangkitan semula bahasa Ibrani untuk tujuan sekular, kemudian mempelopori akhbar dan sastra moden dalam bahasa. Okay, pada masa yang sama, ia juga berusaha untuk integrasi Yahudi yang optimum dalam masyarakat sekitar. Okay, yang kedua adalah gerakan politikal. Okay, untuk gerakan politikal, dalam menyokong tanah air untuk orang Yahudi di tanah Israel. Walaupun asal-usulnya adalah lebih awal, gerakan politikal tersebut secara rasmi didirikan oleh wartawan Austria Theodor Herzl pada lewat abad ke-19. Jadi gerakan antarabangsa tersebut akhirnya berjaya dalam mendirikan negeri Israel pada tahun 1948 sebagai dunia pertama dan satu-satunya negeri Yahudi moden. Jadi ia terus secara primer sebagai penyokong untuk negeri dan kerajaan dari Israel dan status berterusannya sebagai tanah air untuk orang diaspora. Penyokongnya menganggap sebagai gerakan orang Yahudi. Okey, yang seterusnya adalah pandangan Islam berkaitan dengan agama Yahudi. Okey, yang pertama ni, kaum Yahudi ni bukan sahaja dia menuduh Allah memiliki anak, tetapi juga dia mengubahkan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Taurat dengan tulisan tangan mereka sendiri. Hal ini ada diterangkan dekat dalam firman Allah yang bermaksud, maka celakalah yang besar bagi orang-orang yang menulis Al-Quran kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini daripada Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang bersalah bagi mereka akibat yang ditulis itu oleh tangan mereka sendiri. Dan celakalah yang bersalah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan dalam surah Al-Baqarah. Tafsiran tambahan dalam surah riwayat dikemukakan bahawa ayat ini turun tentang ahli kitab yang memalsukan Taurat. Okey, yang kedua, pandangan Islam yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang bersumberkan dalam riwayat lain dikemukakan bahawa turunnya ayat ini tentang padri-padri bangsa Yahudi yang mendapatkan sifat-sifat Nabi tertulis dekat dalam kitab Taurat yang berbunyi matanya seperti memakai celak, tingginya sedang, rambutnya kerinting dan mukanya cantik. Akan tetapi mereka menukarkan kalimat-kalimat tersebut kerana mereka ni dengki dan benci serta menggantikannya dengan kalimat yang badannya tinggi, matanya biru dan rambutnya lurus. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah yang bersumberkan dari Ibnu Anas. Jadi atas penyimpangan ini, Islam ni tidak mengiktiraf Yahudi ni sebagai agama yang benar sebab dia menyeleweng kitab-kitab dia sendiri. Okey, kaum Yahudi ni adalah juga adalah kaum yang mendustakan nikmat Allah. Seperti dalam firman Allah yang mengenai perintah-perintah kepada Bani Israel untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan ingatlah pula bahawasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Mujahid mengatakan bahawa nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka Bani Israel ni, selain dari apa yang mereka telah disebutkan, ialah dipecahkan batu besar untuk mereka hingga mengeluarkan air untuk minum. Diturunkan kepada mereka manna dan salwa dan mereka diselamatkan dari perbuatan Fir'aun dan bala tenteranya. Abul Aliyah mengatakan bahawa nikmat Allah tersebut ialah dia menjadikan dari kalangan mereka yang banyak Nabi dan Rasul dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab Samawi. Meski yang demikian, kaum Yahudi dan Bani Israel ini mengingkari dan mendustakan nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi mereka ni tidak bersyukurlah dengan nikmat Allah yang Allah dah bagi dan dia sombong dan dia tak mensyukuri pun nikmat Allah yang bagi dekat dia. Okey, baik. Yang seterusnya adalah titik pertemuan yang sesuai dalam berdialog dengan agama Yahudi.
Okay, jadi untuk yang tajuk yang ni, saya ringkaskan ada 3 titik yang sesuai untuk agama Islam untuk berlakunya sesi dialog antara agama Islam dan Yahudi. Antaranya yang pertama sisi teologis. Dalam sisi teologis, sisi kepercayaan ini melibatkan sisi kepercayaan kepada Tuhan. Kedua-dua agama ni memiliki konsep ketuhanan yang sama iaitu monotheism. Iaitu maksudnya agama Yahudi dan agama Islam ni percaya bahawa Tuhan itu satu atau tunggal. Okay, bagi agama Yahudi mereka percaya bahawa Tuhan mereka satu. Dan kalau kita dalam Islam pun kita percaya bahawa Tuhan kita ada satu je, betul tak? Okay, dalam agama Islam kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita. Tak ada Tuhan lain selain Allah. Okay. Contohnya kat sini dalam kitab Ulangan ada dinyatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas, ayat 1 sampai 4, Allah ada berfirman, okay, ayat pertama, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung, dia tidak beranak dan dia tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, next. Yang keduanya dari segi sisi historis, iaitu sisi sejarah. Misalnya berkaitan sejarah Nabi-Nabi. Okay, dalam agama Yahudi dan agama Islam ni, kedua-duanya memiliki kepercayaan bahawa Nabi Ibrahim merupakan orang yang dipilih Tuhan untuk ajak manusia beriman kepada Tuhan. Dalam Islam juga, kita percaya bahawa Nabi Ibrahim ni dipilih oleh Allah untuk sampaikan pesanan Allah kepada manusia. Untuk ajak manusia ni beriman kepada Allah, untuk tinggalkan kemungkaran dan berbuat kebaikan lah. Okay. Contoh buktinya dalam kitab Kejadian, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan kerana engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi. Okey, dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 124, sesungguhnya Allah akan menjadikan imam bagi seluruh manusia. Dan ada juga ayat daripada surah Al-Hajj ayat 78, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, yakni Allah, telah menemani kamu sekalian dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Okay, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah dari segi humanis. Next. Banyak lagi ke? Tak, ini dah last dah. Saya cakap pembentangan sepatutnya 20 minit je, dah sejam dah ni. Okay, humanis pula berkaitan dengan kelakuan atau adab manusia. Okay, jadi kedua-dua agama ni sudah tentu ajar manusia ni untuk berperilaku baik, berkasih sayang sama manusia dan tak berdendam. Okay, dalam agama Yahudi ada contoh daripada kitab Imamat, iaitu janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterang-terang menegur orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu kerana dia. Janganlah engkau melampaui batas, menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177, ada firman Allah yang bermaksud bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Tapi sungguhnya kebajikan itu beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan berikan harta yang dicintai ini kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang perlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan solat, menunaikan zakat dan orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Orang yang sabar dalam kesepitan, penderitaan dalam peperangan. Mereka itu orang-orang yang benar imannya dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Okey. Bagi penutup. Okey, sebagai penutup. Sebagai penutup. Diam, adik. Sebagai penutup, Zionisme ni adalah gerakan yang paling berbahaya kat dalam sejarah tamadun Malaysia. Sebarang pemisah untuk menunjukkan bahawa Yahudi tidak semestinya berbahaya adalah salah. Maksudnya
Ada je yang orang cakap Yahudi ni tidak berbahaya kepada orang Islam, orang Israel je yang jahat, orang Yahudi ni tak jahat. Maksudnya itu adalah perspektif yang salah lah. Pemusuhan Yahudi tidak terhad kepada penduduk Palestin, bahkan terhadap seluruh umat Islam. Okay, dah itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah pada kumpulan ini dan anda diberi masa tempoh seminggu untuk menterjemahkan pembentangan anda dalam penulisan. Makin banyak anda bentang ni, makin banyaklah penulisan anda. Bagus penulisan ni anda bentang, cuma ada beberapa teguran saya nak buat. Pertama, pastikan kita sebagai orang Islam, bila apa-apa yang berkaitan tentang Nabi dan Rasul, mesti kita clear cut pandangan Islam dan pandangan Yahudi. Kalau kita tak memberi pandangan mana, macam Yesus Kristus tadi, kalau anda tak beri sumber mana, maka dia boleh merosakkan akidah kita sebagai orang Islam. Cuba hati-hati. Kalau bagi sumber, anda kena tulis sumbernya daripada mana. Pastikan anda menulis, senaraikan bahan rujukan anda di hujung penulisan anda. Untuk hari ini markah dia per 10, penulisan per 10, total per 20 lah. So kalau tidak ada rujukan, automatically daripada 10 tu tinggal 5 saja. So, pastikan anda kena senaraikan rujukan anda, sama ada jurnal ataupun internet. Tapi yang paling banyak kena jurnal lah. Internet ni kalau boleh sekunder saja. Maknanya tak boleh lebih banyak daripada sumber-sumber bacaan anda. Okey, tanya itu dia ada teguran saya. Apabila anda bila melibatkan para Nabi dan Rasul, berhati-hati ketika buat kenyataan. Lidah kita mestilah lidah orang Islam, bukan lidah orang Yahudi, Kristian. Aku nanti kita membicarakan tentang para Nabi Rasul dalam menurut kepercayaan orang Kristian. Sedangkan kita orang beriman, kita adalah orang Islam. So, berhati-hati ketika kita meluahkan perkataan kita terhadap Nabi dan Rasul. Itu saja. So Tania, so kita pergi grup yang terakhir, kedua, dua je kan? 662. Tania boleh berhenti share dan kita bagi pada kawan kita seterusnya. Silakan. Siapa ketua dia? Pak Izzah. Ini Ainin, Pak Izzah dengan Hidayah Ustaz. Silakan share. Banyak. Silakan. Awak kena klik editable tu. Dah. Apa yang keluar tu? Lalu Sekejap Ustaz, sekejap. awak salah tekan ni. Dia kena share window. Jangan share apa yang ada di paparan tu. Jadi keluar semua dengan muka kita. Dah pula.
Hello. Dah 2 orang dah keluar. Ada email kat saya tak? Ada Ustaz. Sekejap Kalau ada email, saya download. Ni awak tengah ada masalah apa? Internet. Internet yang Faiza tu tak kuat. Stabil. Habis internet siapa yang kuat? Ustaz, internet saya tak okey. Tak apalah, saya download ni, saya bentangkan kat sini. Wow. Boleh Ustaz, tak? bagi kat Boleh. mana? Nah, Saya saya yang bagi dekat grup. tak apa. Saya dah dapat. Saya dah share. Sekejap lagi saya share. Sekejap. Tak apa lagi. Oh, cantik. Okey. Okey. Ni siapa bentang pula ni? Hidayah? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz kami start Ustaz. Terus. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Aini Sofa binti Nazri dan 2 orang lagi rakan saya, Nur Faiza binti Mohtar dan Siti Nur Hidayah binti Husni akan menerangkan tentang perkembangan agama Kristian. Okay, slide seterusnya akan diterangkan oleh Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz dengar Ustaz? Dengar. Silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, saya tak dapat buka kamera. Laptop saya kamera dia rosak. Tak apa, baca. Okey. Hari ini saya tajuk yang saya nak bentang tentang pengenalan agama Kristian. Okey, sebelum kita nak tahu apa itu salah silah.
agama Kristian. Okey. Agama Kristian ni diwujud pada zaman Nabi Isa alaihissalam, dan agama Kristian ni dikenali dalam bahasa Arabnya iaitu Ustaz. Cakap. Ya Ustaz. Okey. Agama Kristian ni dilahir pada di bumi Jerusalem pada kira-kira abad 14 abad lah selepas kemunculan agama Yahudi. Itu adalah agama Kristian. Dan agama Kristian ni dia dianuti, kat sini saya tak ada tulis. Bolehlah kalau ada nota-nota tu boleh salin. Allah, maaf Ustaz. Saya rasa untuk saya nak sikit. Dah. Boleh. Okey. Ada. Okay. Dianuti oleh agama orang Kristian, dan agama Kristian ni adalah agama yang terbesar selepasnya pada zaman Nabi Isa AS. Agama Kristian ni meluas ke seluruh dunia. Dikira telah mempengaruhi 2.1 bilion penganutnya lah. Dan agama ni, Kristian ni dikenali kepada agama monoteis. Daripada ajaran dan kehidupan dia daripada ajaran Yesus dari Nazareth. Dan dia bolehlah dirujuk pada dalam perjanjian baru dia. Dalam agama Kristian ni kita ada 3 aliran yang perlu tahu, iaitu satu Katolik Roma, yang kedua adalah Ortodoks, yang ketiga adalah Ortodok Protestan, yang ketiga adalah Protestan. Okey. Katolik Roma ni adalah dia mempunyai 1.2 bilion penganut dia, dan Ortodoks ni yang kita tahu iaitu Ortodok Timur dan Ortodok Timur Tengah. Kita ada dua iaitu Ortodok tu iaitu Ortodok Timur dan Ortodok Timur Tengah. Okey, yang Protestan ni pula dia ada beberapa iaitu Anglikanisme, Reformasi, Lutheran Methodist, Injili dan Pentecostalisme. Ada 6. Okey, dari satu agama Kristian ni mempercayai bahawa Yesus tu adalah anak Yahweh, iaitu anak Tuhan. Okey. Kita tahu daripada ajaran agama Kristian pada zaman Nabi Isa, dan kita kena tahu siapakah Nabi Isa itu. Mesti macam siapa Nabi Isa tu. Okey, Nabi Isa ni kalau kita tahu salah silah keturunan dia, iaitu Nabi Isa adalah utusan Allah yang diutuskan pada Bani Israel. Pendoman pada zaman dulu Nabi Isa ni adalah kitab dia adalah kitab Injil. Kita kena tahu. Okey, di dalam Al-Quran Nabi Isa ni dia dikenali kepada Halo. ya. Apa pasal tutup mic tu? Hidayah dia tutup mic. Bukan Hidayah. Dia ada kelas lain pukul 11.30 ni. Cepat sikit Tadi dah sign in kehadiran belum ni? Nanti pukul 11 tutup.
Belum lagi. Pergi masuk dalam Belum tu. start. Dah. Alamak, mana Hidayah ni? Mana ni? Yang lain boleh bentang? Tak apa, saya akan bentang lah kejap. Mana tadi? Okey, nampak tak? Hello? Ainin nampak tak Ainin? Nampak Ustaz. Okey. Sampai mana tadi? Pengenalan dah. Sekejap. Ni dah. Ni siapa? Kedah. Ni siapa? Siapa bentang? Tak ada. Lepas ni siapa bentang? Jap, Lepas saya. jap. Tak nak. Dekat saya punya keluar lain. Lain? Keluar apa? Keluar bual bicara. Lain Ustaz. Ni slide. Lain? Bukan ini? Keluar topik pembangunan keluarga positif. Yang ini nampak? Jap. Firman Allah Ta'ala ada? Jap Kan Ustaz, tak keluar lagi. Hitam. Hitam? Ni bulan Ustaz terang. Ini ada? Ada tak? Tak ada? Tak ada. Alright. Nampak? Nampak? Jap tengah Ada keluar dah Ustaz. Nampak. nampak. Okey. Baik, Dayah tak masuk lagi siapa bentang? Ini bagian Ini- apa? Ini bahagian Hidayah. Ini? Hidayah juga. Ni? Hidayah. Kesesatan ajaran ni Faizah. Silakan. Okey. Ni. Betul. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, seterusnya saya akan masuk kepada bab kesesatan yang dibawa oleh Simpon ni. Okay, hari ni kita lihat pada daftar Simpon dia, nama dia ialah Simpon. Lahir di sekitar Pulau Tarsus di ibu kota Seleucia, Asia Minor. Dia seorang yang berbangsa Yahudi dan keluarga Simpon ni dia mempunyai ayah yang bernama Fisais dari suku Benyamin dan ayahnya pula seorang saudagar Yahudi Romawi dan ibunya pula berketurunan Romawi dan Simpon dia menikah di sekitar 67 Romawi semasa penindasan Nero. Jadi Dia Simpon meninggal masa umur dia 67 tahun. 27 tahun Di Rom. di Europe. Okay, maaf jadi Simpon ni dia sebelum memeluk agama Kristiannya, nama dia masa dia berbangsa Yahudi, nama dia ialah Saul atau Saulus. Jadi selepas dia memeluk agama Kristian, nama dia ditukar kepada Simpon. Jadi kita lihat kepada latar belakang. Okay, Paul ni telah mendapat pendidikan awal di salah sebuah tempat pendidikan yang mendalami agama Yahudi di Jerusalem. Dan dia ni dibimbing oleh seorang rabbi iaitu guru Yahudi. Namanya Rabai. Rabai. Okey, sepanjang pertibatan beliau dalam mendalami agama Yahudi, dia telah Hello? Hilang lagi? Hello? Jadi cuba membawa pembaharuan agama yang dipelajari ini dalam pendidikan Taurat yang dianutinya. Jadi di samping itu, Paul ni merupakan seorang yang sangat punya pengetahuan tinggi terhadap pendidikan Taurat yang diajar oleh agama Yahudi. Bahkan Paul juga dia mahir dalam pendidikan Romawi serta pendidikan pengajaran falsafah Yunani. Dan merupakan penganut fahaman aliran Farisi iaitu Parsian, iaitu golongan yang sangat anti terhadap ajaran Nabi Isa AS. Jadi kenapa Paul ni tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS ni? Kerana kalau Simpon ni dia cuba, kalau dia masuk dalam agama Kristian, dia cuba untuk melakukan banyak dalam cuba untuk membuat percubaan dilakukan oleh Simpon ni, dia untuk memantras ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS, di mana Simpon ni dia mencubalah banyak hilah untuk menipu dayakan orang Kristian untuk mengikuti dia, dan dalam ajaran agama Kristian ni lah dia akan membawa pembaharuan dalam agama Kristian tu, dan dia akan menolak segala menukar segala apa yang telah ada dalam ajaran Kristian yang dibawa oleh Nabi Isa AS pada ketika itu. Jadi seterusnya kita lihat kepada peranan Simpon dalam agama Kristian. Simpon ni sebagai nabi palsu, dia mencuba untuk menipu dayakan orang Kristian, mengubah dalam membentuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar dengan dogma. Jadi sejarah ni membuktikan bahawa Simpon ni tidak pernah sebenarnya Simpon tidak pernah langsung pun bertemu dengan Nabi Isa AS, apatah lagi berguru dengan beliau lah, dengan Nabi Isa AS. Jadi Paul ni dia cuba dia menipu dahilah orang Kristian untuk mengikut dia. Dah, hilang pula. Di mana Simpon ni dia memberitahu yang dia ternampak akan ada cahaya di langit kan, yang terang di sekelilingnya. Padahal tak ada pun, just dia nak menipu dayakan orang Kristian untuk mempercayai lah apa yang dia kata tu, yang supaya sebenarnya dia ni utusan daripada Rasul Kristian tu, maksud dia orang. Jadi Nabi Isa pun ada mengatakan dalam kitab Injil ni,
di mana Nabi Isa AS mengatakan yang berjaga-jagalah supaya kamu jangan tertipu dengan orang, jangan tertipu dengan orang palsu ni, kerana mereka ni cuba untuk menjadi penyelamat yang diutus oleh Allah SWT. Kerana orang yang Nabi palsu ni lah, dia kata akan melakukan mukjizat ataupun keajaiban, di mana nak cuba menipu dayakan orang dengan bermacam-macam helah lah dilakukan. Jadi simpau ni sebenarnya dia mencari kesempatan untuk menipu dayakan dalam agama Kristen dengan mengubah ajaran yang dibawa oleh agama Kristian. Pada mulanya ni orang Kristian ni memang tak menerima lah dan tak percaya apa yang dikatakan oleh simpau ni, yang dikata yang dia nampak ada cahaya dan cahaya tu yang menerangi dia kan. Padahal memang tak ada pun, sebab disebabkan simpau ni seorang yang pandai dan seorang yang bijaksana dalam berkata-kata. Jadi lama-kelamaan pun orang Kristian pun menerimalah, maksudnya terima apa yang dikata tu. Dan tokoh Kristian tu pun mengatakan, memberitahu bahawa simpau ni merupakan tunggak utama kepada agama Kristian, disebabkan beliau telah mengasaskan. Ustaz? Okay. Ya, teruskan. Yang mana? Awak tak cakap next apa tu, tak tahu yang mana? Tak, belum next lagi. Masih sini? Okey tadi, okey. Jadi tokoh Kristian ni memberitahu bahawa simpau ni merupakan tunggak utama kepada ajaran agama Kristian, disebabkan beliau ni simpau ni mengasaskan beberapa kepercayaan ataupun doktrin yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa AS sewaktu Nabi Isa AS masih hidup. Jadi sebagai contoh yang apa ajaran yang dibawa oleh simpau ni seperti dosa warisan, penyelebitan dan pengorbanan darah daripada Nabi Isa untuk umat Islam, dan banyak lagi lah kepercayaan sesat yang cuba dilakukan oleh simpau ni dalam ajaran agama Kristian. Kita lihat ni antara contoh-contoh ajaran yang dibentuk oleh Ustaz sebelum. Ni. Kan sebelum. Ni. Sebelum lagi tu, sebelum. Oh ni. Sebelum. Ui, lama ni slide tu. Sekejap. Oh, macam biasa je. Perlu urai tinggi-tinggi sebab urai awak dalam penulisan tu. Okey. Jadi ajaran yang dibentuk oleh simpau ni, yang pertama kita lihat konsep agama. Okey, jadi agama Kristian adalah untuk semua bangsa, bukan untuk Bani Israel saja. Padahal Nabi Isa lah yang diutuskan oleh Allah hanya untuk Bani Israel. Dan konsep ketuhanan di mana dia memasukkan tiga iaitu apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus tu. Jadi dia bercampur. Maksud Tuhan tu ada tiga, ada banyak, dia dipecah. Dasarnya dosa warisan pula, Paul ni pandangan Paul pula, dia manusia yang lahir di dunia ni semuanya akan membawa dosa disebabkan oleh dosa-dosa Adam dan Hawa. Jadi semua bayi-bayi yang baru lahir ni semua dianggap sebagai seorang pendosa. Seterusnya. Ustaz, seterusnya. Seterusnya. Sebenarnya penyaliban Penyaliban. Okey.
dan penebusan. Jadi Nabi Isa ni dia menyerahkan dirinya untuk dikorbankan sehingga disalib bagi menebus dosa manusia yang diwarisi oleh Nabi Adam. Dan konsep kebangkitan, Paul ni mempercayai Nabi Isa ni dibangkitkan 3 hari selepas kebumian itu. Maksudnya Nabi Isa ni lepas dia meninggal dia bangkit kembali dan Nabi Isa ni naik ke langit untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi itu yang dimaksud. Jadi itulah antara apa yang ajaran yang dibawa oleh Saint Paul. Seterusnya saya jap. Dah ke Faiza? Jadi agama Kristian ni kita lihat yang sekarang ni dicipta oleh Paul sendiri. Jadi segala peraturan yang terdapat di dalam ajaran agama Kristian ni dari segi prinsip, dasar-dasar agama dan upacara dia ni semua ditetapkan oleh Paul. Jadi Paul ni lah bertanggungjawab dalam mengubal penganut agama Kristian ni. Jadi Kristian yang ada sekarang ni hasil daripada ciptaan Paul itu sendiri. Okay. Seterusnya saya berikan kepada Aini dan Sofia. Okey, seterusnya adalah ajaran yang dibawa oleh Paul. Okey, takut tambah dan penyeleweng yang dilakukan Paul dalam bentuk agama Kristian baru ni antaranya, sekejap. Paul merupakan seorang Yahudi munafik yang bertindak sebagai musuh dan selimut dan merosakkan agama Kristian. Lepas Paul meluk Kristian ni, beliau memasukkan macam-macam unsur dari pelbagai ajaran agama dan falsafah dalam agama Kristian ni sehingga membentuk doktrin-doktrin yang dijadikan sumber agama Kristian. Okey, antara ajaran ciptaan beliau yang dimasukkan dalam agama Kristian ada Trinity, agama Kristian sebagai agama universal, pensaliban Nabi Isa AS dan di kayu salib sebagai penebusan dosa warisan dan tidak perlu berhatain. Okey, 7 doktrin Paul ni disebar luaskan dan digunakan sehingga ke hari ini. Seterusnya Ustaz. Apa dah? Okey, Trinity. Okey, Trinity seterusnya. Okey, Trinity adalah tunjang akidah agama Kristian yang telah diperkenalkan oleh Paul, diambil daripada ajaran agama Mesir kuno, agama Hindu, falsafah Yunani atau Greek tua dan lain-lain. Okey, bertujuan untuk menghapuskan jurang perbezaan dan perselisihan pendapat di antara agama-agama yang dianut bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain, dan merupakan konsep kepercayaan dan penyembahan terhadap kesatuan tiga Tuhan, iaitu Tuhan Bapa, Father of God, Anak Tuhan, Son of God dan Roh Kudus, the Holy Ghost. Okay, seterusnya adalah agama Kristian sebagai agama yang universal. Okay, Paul memeluk agama Kristian dan menjadikan agama tersebut sebagai agama universal, iaitu agama untuk semua manusia. Dia mengangkat taraf dan kedudukan para pendeta juga pemimpin agama Kristian ke taraf yang tinggi dan mulia. Agama Kristian hanya dihaskan untuk Bani Israel dan agama Kristian ini telah berjaya disebarkan dan menyeru kepada penganut agama lain untuk menganut agama Kristian. Okay, seterusnya. Okay, pensaliban Nabi Isa AS sebagai penebus dosa. Okay, pensaliban Paul ni turut memuatkan doktrin pensaliban Nabi Isa dalam agama Kristian sebagai satu doktrin. Tujuannya untuk hapuskan dosa warisan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan isterinya Hawa kerana makan buah huldi. Okay, akibatnya mereka disingkir dari syurga dan dosa itu dikatakan bahawa semua manusia terpaksa menanggung. Jadi pensaliban Nabi Isa ni adalah untuk menebus dosa warisan. Tuhan Bapa merupakan Tuhan penyayang dan adil, dan untuk menghapuskan dosa warisan, dia menggunakan anaknya sebagai penebus dosa yang dijelmakan sebagai manusia melalui tubuh Jesus Christ. Okay, Jesus Christ sahaja yang layak disalib di kayu salib sebagai korban kepada Tuhan Bapa. Dan bila beranggapan bahawa seorang manusia itu tidak akan selamat hanya melalui amalan-amalan yang baik sahaja. Tapi yang paling penting mestilah disertakan dengan keyakinan terhadap pengorbanan Jesus Christ di kayu salib sebagai penebus dosa warisan. Okay, seterusnya. Okay, tidak perlu berhatain. Okay, berhatain ni adalah sunnah para Nabi dan juga diperintahkan supaya dilaksanakan oleh semua agama samawi termasuk agama Kristian dan juga Islam. Paul menganggap yang berhatain tidak perlu dan tidak wajib kerana dikatakan agama Kristian telah mengamalkan pembaptisan. Okay, pembaptisan ni adalah satu upacara pemandian khusus untuk seseorang menjadikannya sebagai penganut agama Kristian.
Pembaptisan ni disebut dalam New Testament yang disamakan dengan berhatan. Okay, menurut Paul, orang Kristian ni mengadakan baptis semenjak kecil, jadi sunnah berhatan itu tidak perlu lagi dilakukan. Okay, berhatan adalah antara sunnah para rasul yang dilakukan antara lain tujuan untuk kesihatan dan ketaatan kepada Allah. Jadi hasil daripada tipu daya oleh Paul ni, amalan berhatan tak ada dalam ajaran Kristian sekarang, sedangkan ia pernah wujud dalam ajaran Kristian asal Nabi Isa AS. Okay, seterusnya. Okay, ni adalah doktrin-doktrin dalam karyanya Epistle of Paul. Okay, yang pertama adalah dosa warisan. Yang kedua adalah anak Tuhan, Son of God. Yang ketiga adalah penjelmaan, incarnation. Seterusnya. Yang keempat, pensaliban, crucifixion, penebusan, redemption dan juga kebangkitan semula, resurrection. Okay, itu sahaja antara doktrin yang ada dalam Epistle of Paul. Saja Ustaz. Okey. Ada soalan? Dah adik nak. Ada siapa nak tanya? Ada siapa nak tanya? Tak, saya tak ada bentang ke? Tak apa. Okeylah. Saya Ada kelas. saya mau bebel. Dah habis ada bentang kelas baru ke? lepas saya terkeluar. Tak apa. Saya ada kelas ni pukul 11.30. Okey. Apa yang perlu anda lakukan ialah sekarang ni anda kena terjemahkan pembentangan anda Ustaz. dalam penulisan. Penulisan tu melebihi daripada 10 muka surat.